Assalamualaikum dan selamat pagi. Welcome back to channel. So pagi ni macam biasa jom belajar TA part 3. So kita akan belajar hari ni dua nak ajar apa? Kita akan belajar technical analysis iaitu kita akan belajar Fibonacci. So kalau ikutkan part 1 kita belajar support dan resistance, kemudian part 2 kita belajar point height dan point low. Untuk hari ni dengan dua analisis yang selepas kita boleh buat pula Fibonacci. So hari ni Zul akan ajarkan Fibonacci, macam mana nak set up Fibonacci daripada zero dan kita boleh guna untuk anda punya di chart anda. So tanpa buang masa lagi, let's go kita pergi ke chart. So macam itu kita akan pergi ke chart kosong dulu iaitu di BTC USDT di KuCoin. So inilah BTC USD. So macam biasa Zul akan gunakan chart ini untuk buat anda punya example untuk ada pergerakan. So yang pertama macam biasa kalau siapa nak pergi untuk mendapatkan Fibonacci, senang saja pergi ke 1 2 line ketiga ni, kemudian anda trade saja Fibonacci dan letak star. Tu bila anda letak saja star, normally dia akan masuk dalam anda punya shortcut key ni. So kat sini adalah Zul punya Fibonacci. Zul akan letakkan swing high dan swing low. Tu ni kita akan dapat anda punya chart ni mungkin tak sama macam tu. So senang saja anda boleh screenshot ni, Zul akan tunjukkan. So ini adalah Zul punya setting. So anda boleh pause, anda boleh screenshot dan anda boleh follow seperti sebiji apa nombor yang Zul ada ni, dan color-color juga anda boleh monitor. So meaning by right anda akan dapat sama seperti macam Zul. So untuk hari ni, untuk menggunakan Fibonacci ni adalah satu tool yang aku kata memang orang akan pakai dalam trading mana-mana pun, memang akan pakai Fibonacci. Yang penting untuk dapatkan point yang cantik, kita perlu identify high dan low kita. So semalam sudah ajarkan mana high mana low. So untuk pergerakan ni, contoh kita nak tengok pergerakan daripada yang ini. Kita tahu ini adalah high high. Kalau ikutkan semalam kita ajar, dua ajar ialah ini adalah high high kita. Jadi tu akan letak balik. Okey, kita akan tengok contoh point kat sini. Okey, kat sini ada technical issue sikit. So kita sambung. Untuk hari ni kita akan tengok apa? Contoh kita akan tengok ini adalah higher height dan ini adalah lower height kita. So macam mana kita nak tahu next movement punya pergerakan untuk Bitcoin. Tu contoh yang kita nak lebih nanti kita tengok ni lah. Kita akan tengok bawah sikit, yang belakang ni lebih senang nak tengok. Contoh kita tengok yang ini, kalau ikutkan berdasarkan tu kita tahu ialah point untuk kata major, kita tahu ini adalah high, ini adalah low. Macam mana kita nak tahu low ini legit untuk kita guna sebagai itu? Ini kita tahu inilah higher high, ini adalah higher low. Macam mana kita nak tahu ini point legit untuk higher low dia? So kita akan gunakan secara Fibonacci. So Fibonacci apa yang kita pakaikan untuk confirmkan ini adalah higher low yang kita boleh pakai. So kita akan tengok last high. So kita nampak ada pergerakan ni untuk lebih short term. Kita tengok adalah pergerakan ni sedang melakukan kenaikan dan kenaikan. Last naik ataupun last high kat sini kita nampak ialah yang ini. Kita nampak yang ini consider adalah yang kecil ni. Ini adalah high, ini adalah low dia. So ini expected higher high dan higher low. So ini kita boleh gunakan point higher low kita, higher low yang kemudian kita ambil ini, kemudian swing low ini to swing high, dan kita akan dapat kita punya Fibonacci iaitu antara 0.6 dan 0.7. Kenapa 0.6 0.7 dan apakah maksud 0.6 0.7 tu? Kita akan terangkan sikit. 0.6 dan 0.7 itu bermakna 61% dropping, 78% dropping. Dari mana? Daripada point yang tu draw tadi, iaitu kalau ikutkan daripada point yang high kita draw ni, iaitu ini adalah high kita. So dropping daripada high ini jatuh ke kawasan ni ialah 68%, jatuh ialah 78%. So by right dalam kuartal Fibonacci, whatever price dalam kuartal market crypto jatuh dalam kawasan ni adalah kata legit untuk kita akan, inilah point yang penting. So meaning menggunakan Fibonacci kita tahu ini adalah point kita punya lower higher low. So tadi dekat tadi kita ada higher high, kemudian kita ada higher high, kemudian kita ke sini ada higher low. So next movement adalah kita pergerakan apa? Sebab apa ini higher high dan higher low lah, kita expected price akan terus buat kenaikan. So kita akan expected price akan more naik ke atas. Naik atas tu sampai mana? So untuk ini adalah consider box support. Kemudian kita akan draw pula resistance menggunakan Fibonacci yang sama. Cekumannya kali ini kita tarik daripada high ke low. Tadi kita cari low ke high, untuk dapatkan resistance kita tarik high ke low. So high to low ini kita akan draw mana. Okay, yang ni kita akan draw. Kita akan Fibonacci kita draw ni. So ini kita dapat satu ni 0.6 0.7 juga, iaitu bounce daripada lower ini
bounce ke atas ni 68%. Sama juga kata pergerakan ni 68%, kemudian kita boleh draw satu kita punya box lagi, yang mana box ini dia akan panggil box resistance, dan color itu anda boleh pilih. Bagi tu senang je guna purple dan orange. Orange adalah support, purple adalah punya resistance. So macam mana kita nak price net kita higher high, kat manakah potential higher high kita seterusnya? Tahu sebab apa pergerakan net di atas tu? Secara Fibonacci kita boleh buat anggaran. So anggaran yang pertama adalah kita akan tengok break saja yang ni 1.6, kita akan target, kita ada target kita, iaitu net saya kita ada di kawasan mana? Kita ada di 1.2, 1.6 ni, kita ada di 1.2, 1.6 dan boleh turun sampai 2.6 dan 36 dan 42. So untuk yang ni kita tengok saja sampai mana harga yang paling tinggi. Kalau ikutkan sini lebih pada 16, kita still lagi melakukan gerakan. Ini kita akan expect boleh naik lagi dalam 2.6, tapi tak sampai pun 26 ni, almost dalam 1.6, dan price start dropping balik. Kita tengok ada massive drop. So massive drop ni kita nak tengok adakah drop ini kita punya boleh tarik kita punya support. So ikutkan dekat sini, kalau ikutkan yang sini pun kuasa yang ni dah kita boleh panggil. Kalau ikutkan yang ni aku kata lebih legit lah. Kita nampak pergerakan ni high high, high low, inilah high high kita. Adakah ini legit? So ini kita boleh panggil inilah point. So untuk potential high high adalah kita boleh tengok di 1.2, 1.6 dan so on ke atas 2.6, 3.6. Normally kalau dalam kenaikan ni kita akan target at least sampai 1.6 ke 2.6, dan expected bila 1.6 dan 2.6 itu kita akan ada dapat retestment yang major balik. So untuk pergerakan ni kita dah dapat pergerakan itu. Now kita tahu higher high kita next adalah di kawasan ini. So macam mana kita nak tahu higher low kita yang terus yang ini legit atau tidak? Sama juga kita akan tarik kita punya support berdasarkan lain. So ini kita akan tumbuh yang ni. So yang ni sedikit tricky. Kenapa tricky? Kalau anda ikutkan, anda ada point ni higher low dan higher high. Kalau kita draw support kita berada kawasan ni dan price tu tak touch pun di kawasan ini. Ini disebabkan apa? Anda perlu ingat dalam market kalau hanya buran tengah sentiment market yang tinggi, mostly kita tengok akan touch antara 0.5 tu akan buat balik dekat sikit kat ni. Tu anda nampak lah Fibonacci tu. So yang ni kita nampak, untuk yang ni sedikit ilmu untuk anda. Kalau price tu dalam buran, kita nampak price tu akan hanya tak sampai 0.6, dia akan buat reaction antara 0.5 dan 0.3. Kalau berlaku ini 0.5 bound, ini kita akan nampak ada another massive pound ke atas. So itulah expected now kita akan berada lower high. So kalau ikutkan sini pun barat, tu boleh tarik juga daripada last low adalah di kawasan ni. Yang ni consider legit lah kalau kita tarik daripada bawah ni. So ini point ini, swing low ini to swing high, dan kita nampak macam mana price itu betul-betul touch kita punya, consider ini adalah kita punya support. So itulah kawasan kita punya expected untuk lower low, legit untuk kita panggil ini adalah higher low. Kemudian next kita akan panggil kat manakah lagi? Kat sini kita tengok price naik lagi. So price kita buat expected higher high, higher low, higher high, higher low. The next expected kita akan buat higher high. So kita akan draw swing high ni to swing low, ini kita akan dapat resistance dan break resistance. Tu macam kat ni, break resistance ni kita akan expected untuk price sampai ke mana? Target 1.6, 1.2. Tu apa berlaku kat sini? Price hanya sampai 1.2, dan yang ni point penting adalah price breakout below kita punya support ini. So ini indicator bermakna price nak naik itu dah menunjukkan weak. Momentum untuk naik atas tu dah berkurangan. So secara Fibonacci kita tahu dah, Fibonacci bagi alert kita iaitu price sedang nak naik tapi momentum naik tu dah berkurangan. So meaning kita nampak ini adalah higher high, dan kita seperti ini kenapa lower low. Sama juga kita akan test balik secara Fibonacci, iaitu daripada swing low ini lower high. Untuk pergerakan ini kita akan tarik last swing low to swing high, ini kita dapat. So price still lagi buat pergerakan sama. So meaning kat sini adalah kita punya kawasan support. Sama juga kita akan tukar box. So mana apa kita nampak kat situ, kita akan nampak ini adalah lower high. So apakah net berlaku? Kita sebut walaupun price dalam momentum kurang, tapi kita still lagi berlaku peningkatan. So net high kita lah di kawasan ini. Kenapa high kita kawasan ini? Kita panggil juga, kita akan draw swing high to swing low. Kita nampak price kita berada resistance, still lagi break kita punya resistance, tapi price tu buat tanda yang kedua, iaitu sama juga yang tanda sebelum ini, price breakout tapi dah start drop balik below resistance. So be carefully, sebab ni dah dua kali berlaku. Itu bertandanya kita dah pergerakan uptrend ini dah kata weak. So macam mana kita tengok perubahan trend? So perubahan trend, ingat ini adalah higher high, ini adalah higher high yang seterusnya, dan kita expected kita akan buat lower high. Tapi apa yang berlaku kat sini? Price drop ini lebih rendah daripada lower high ni. So ini movement ini kita panggil apa? Daripada pergerakan high kita dah bertukar pergi pergerakan low, iaitu daripada higher high
Kalau ikutkan sini, kita akan drawkan balik. So, dari sini kita akan panggil pergerakan higher height. Dan inilah seperti lower low. So, pergerakan higher lower low. Now kita akan seperti apa? Selepas buat lower low, kita akan press buat higher low. Yes, kita buat height, tapi height itu takkan lebih tinggi daripada higher ni. Sebab itulah kita panggil lower height. So, press tu sampai mana? Sama juga kita akan draw Fibonacci. Swing high to swing low. Dan kita akan dapat kawasan resistance. So, resistance ni seperti kita akan dapat bila press sampai kawasan ni, kita akan kita tahu dah price itu bukan lagi nak naik, nak drop. So ini dapat point ni, inilah confirmation kita untuk price drop. So kita untuk masuk kata dalam trade ataupun kalau siapa yang masuk leverage, dia akan ni lah tunggu kawasan ni. Price sampai kawasan resistance, kita akan jual dan seperti price akan drop. Macam mana kawasan ni legit? Sebab apa kita ada Fibonacci. So Fibonacci tu memberi kita point yang legit untuk mengatakan manakah lower height, manakah higher height atau point-point yang penting. So kalau anda belajar di support resistance, untuk cari support resistance, kita perlu tahu point higher height yang low. Nak confirmkan height dan low mana yang lebih strong. Berdasarkan ini kita tengok gunakan Fibonacci. So meaning ini kena point-point ini kuartal penting. So point penting ni kita boleh tahu bahawa price sampai kawasan ni kita akan expected. Sebab apa? Daripada uptrend dan jumpa downtrend. So meaning sampai saja kawasan ini. Kalau anda masih ada position di kawasan ni, ini adalah kuartal last anda punya untuk easy market. Dan price seperti akan drop bawah. Dan apa kita tengok? Price keep buat lower low. So lower low, kemudian exporter buat hingga apa? Inilah lower low, kemudian buat lagi kuartal equal lower low. Kemudian apa berlaku kat sini? Price buat balik pergerakan, iaitu kita ada lower high kat sini, lower low kat sini, dan price baru dekat sini price buat higher height lebih tinggi ni, dan exporter dia akan berubah balik. Kita buat daripada higher height, higher low, dan price still lagi itu pergerakan tu up down itu normal. Yang perlu kita tahu adalah identify bilakah dia kuartal berlakukan uptrend, bilakah berlaku downtrend untuk short term dan long term. So hopefully pagi ni Zul ajarkan anda macam mana untuk gabungkan daripada Fibonacci kita learning sampailah kita boleh gabungkan support resistance, high dan low, dan sekiranya anda belajar dah tepat ni, so ini anda dah dapat one step ahead untuk baca pergerakan market. So guys, rasa itu saja untuk pagi ni. So jumpa lagi di part 4 untuk pagi besok untuk kita belajar lain pula analisis, dan pagi esok dia akan ajar juga beberapa cara, iaitu kita akan tengok untuk support resistance menggunakan RSI. So kenapa RSI penting? Ini adalah satu indikator lain juga yang kita nak tengok untuk bantu kita teraju price kat manakah arah pergerakan price. So itu aja untuk pagi ni. Like and subscribe. Jumpa anda di part 4 esok. Assalamualaikum. Bye bye. Your fucking hands up.